بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Pengerusi Masjid Bukit Tongkol, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, syukurillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita pada malam ini, dan saya merasa amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk sama-sama berkongsi sedikit sebanyak ilmu dan juga pengalaman untuk berkongsi dengan tuan-tuan dekat sini. Pertama kali saya sampai ke sini, terima kasih banyak, alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada Pahang FM yang sudi untuk membuat rakaman, walaupun saya sebenarnya orang baru, tak ada nama lagi, tak glamour lagi Jadi apa pun yang penting, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini saya cuba mengupas sedikit sebanyak tentang satu benda yang penting, yang jarang-jarang kita dengar sebenarnya ceramah ni. Sebab kalau kita cerita pasal bab fiqh, cerita pasal bab tauhid, akidah dan sebagainya, itu dah biasa sangat. Tapi kalau ceramah satu dinar emas, satu ekor kambing, saya rasa ini pertama kali kot dengar dekat sini. Satu tajuk yang amat unik, tuan-tuan. Dan tajuk ni saya tak nak beri kredit. Bukan untuk saya, tuan-tuan. Kredit ni Haji Koya yang bagi idea. So kredit untuk dia. Dan saya bersetuju atas satu alasan. Saya bersetuju sebab apa? Sebab tajuk ini sebenarnya adalah merupakan satu intipati daripada satu hadis Nabi SAW, yang menyentuh tentang dinar dan juga cerita kambing. Cerita kambing, cerita dinar ni kita biar dulu kemudian. Tapi bukan nak buat promosi dinar, nak jual dinar. Saya bukan toke dinar, tuan-tuan. Toke kambing pun tidak. Kalau nak cari kambing, nak cari dinar, kena cari orang lain, bukan saya. Saya cuma nak cerita dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikaitkan dengan tajuk kita sebenarnya lah tentang perancangan keuangan Islam. Perancangan keuangan Islam. Jadi tajuk kecil dia, satu dinar emas, satu ekor kambing, yang kita akan ceritakan kemudian, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin selalu dengar orang kata, kita ni sebenarnya bukan merancang untuk gagal. Tak ada orang rancang daripada muda sampai tua, ujungnya gagal, ujungnya tak berjaya. Tak ada orang buat benda tu, tuan-tuan. Tapi kebanyakan apa yang berlaku hari ini ialah orang gagal untuk merancang. Boleh faham, tuan-tuan? Tak ada orang merancang untuk gagal, tetapi orang gagal untuk merancang. Jadi akhirnya sudah hanya apa benda? Sudah hanya gagal lah dia. Sebab bila tak rancang, tuan-tuan, maka secara automatiknya kita akan gagal. Kenapa saya kata gagal? Sebab segala-gala atas dunia ni nak kena rancang, tuan-tuan. Saya datang ceramah hari ni bukan gitu-gitu je, tiba-tiba je muncul tadi. Tak, tuan-tuan, merancang. Siapa yang rancang? Tuan Haji rancang, ahli jawatankuasa masjid rancang, saya rancang. Perancangan-perancangan yang kita buat itu terkena pula dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka rizaknya, hasilnya, sampailah saya ke sini, sampailah saya ke tempat yang tak pernah saya sampai hari ini, tuan-tuan. Perancangan. Masalahnya, tuan-tuan, apa dia? Banyak orang merancang hari-hari, tapi dia tak sedar dia merancang. Kita nak makan, kena rancang, tuan-tuan. Ada boleh tiba-tiba makan je, tak rancang, tuan-tuan. Kita nak pergi kerja, kita rancang. Pukul berapa kita nak sampai, kita rancang dah. Pukul berapa kita kena turun daripada rumah. Kalau saya nak datang kemari, nak bagi ceramah maghrib, lepas maghrib, lepas isyak baru saya sampai, ataupun lepas isyak baru saya bertolak daripada rumah, saya sampai bila? Ceramah subuh lah, tuan-tuan. Contohnya. Lain jadi dia kalau kita tak rancang. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tak tahu kita merancang.
Banyak kita rancang benda-benda lain, tetapi ada benda yang amat penting yang kita lupa, tuan-tuan. Perancangan dalam kehidupan manusia ditunjukkan oleh Allah SWT betapa pentingnya. Allah SWT sendiri, tuan-tuan, walaupun dia maha besar, maha berkuasa, maha pemberi rezeki, maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya, tapi Allah sendiri merancang untuk mencipta langit dan bumi ini, tuan-tuan. Asal langit bumi ini, tuan-tuan, di satu. Kalau tuan-tuan baca kisah bagaimana berlakunya langit dan bumi, dia berlakunya bila berlakunya Big Bang, dia panggil. Satu letupan yang maha dahsyat, maka dari situ terpecah langit dan bumi, tuan-tuan. Allah rancang, bukan jadi dengan sendiri, tuan-tuan. Nabi SAW juga merancang. Ya? Nabi, seorang yang dikasihi oleh Allah SWT, kekasih Allah SWT. Kalau kita tengok kaedah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, tuan-tuan. Mula-mula di Mekah, 13 tahun berdakwah. Peringkat awalnya secara bersembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Peringkat awal dia pergi kepada siapa? Kepada kaum kerabat dia dulu. Dia tak pergi ke orang lain. Patutnya Nabi ada wahyu, ada bantuan daripada Allah SWT. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah kepada semua manusia. Tapi kenapa Nabi sorok-sorok? Perancangan, tuan-tuan. Allah SWT bila turunkan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala tak turun sekaligus. Boleh Allah Ta'ala bagi sekaligus? Boleh. Kenapa tak boleh? Tapi Allah Ta'ala bagi pelan-pelan, tuan-tuan. Sikit-sikit. Kenapa? Perancangan Allah SWT supaya ayat-ayat yang diturunkan itu bersesuaian dengan masyarakat pada hari itu, dan mereka boleh melaksanakan mengikut kemampuan mereka. Perancangan, tuan-tuan. Jadi hari ini, malam ni, tuan-tuan, saya nak merancang ataupun nak mengajak tuan-tuan untuk merancang. Bukan merancang keluarga, tuan-tuan. Dulu kalau cerita merancang, yang famous yang kita nampak, merancang keluarga. Yang anak tak boleh ramai-ramai. Sebab apa? Bila ramai nanti miskin. Bila ramai nanti tak cukup makan. Itu kepercayaan orang-orang dulu, orang yang tidak ada iman kepada Allah SWT, tuan-tuan. Sebab rezeki ini terletak di tangan Allah. Setiap anak yang lahir bersamanya rezeki dia, tuan-tuan. Yang penting mak dia, bapa dia kena kerja kuat sikit. Macam saya. Saya anak tak ramai, tuan-tuan. Baru 12 je. Baru 12, tuan-tuan. Yang akan datang tu, wallahualam. Jadi alhamdulillah, saya syukur kepada Allah SWT. Saya seronok kerja siang malam, tuan-tuan. Sebab apa? Setiap rezeki yang lahir daripada usaha kita, tuan-tuan. Wah, Masya Allah, pahala besar, tuan-tuan. Tak risau. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, malam ni kita nak fokuskan sikit perancangan kita pada keuangan. Kalau tuan-tuan dah merancang, alhamdulillah, kita sama-sama kongsilah. Tapi berdasarkan pada pengalaman yang saya dah lalu, 5 tahun lebih kurang, selepas saya jadi pensyarah dekat UAE, tuan-tuan, selepas saya pergi bertugas di Brunei sebagai pensyarah juga, saya terlibat dengan perancangan kewangan Islam selama lebih kurang 5 tahun. Saya terlibat dengan beberapa syarikat takaful dan juga dengan amanah raya. Dan saya melihat bahawa orang Melayu secara umumnya amat kurang merancang, tuan-tuan, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Islam. Ambil contoh Cina, tuan-tuan. Cina perancangan dia amat hebat. Walaupun dia duduk kampung sama dengan kita. Duduk sebelah rumah kita, tuan-tuan. Tapi anak dia mengaji kat mana? Luar negara, tuan-tuan. Siapa sponsor? Ada dapat duit kerajaan? Tak ada, tuan-tuan. Belanja sendiri. Tapi duduk kampung sebelah rumah kita, kerja sama dengan kita, tapi boleh hantar anak luar negara. Kenapa? Cina duduk sebelah rumah kita, sama juga. Duduk kampung macam kita juga. Kerja lebih kurang sama. Tapi bila dia sakit, mana pergi hospital dia pergi buat rawatan, tuan-tuan? Hospital tu, Ampang Puteri. Hospital yang mewah-mewah. 5 stars punya hotel. Bukan hotel, hospital. Hospital 5 bintang, tuan-tuan. Kenapa? Orang kita duk harapkan kerajaan, bagi semuanya kerajaan belaka. Itu masalahnya, tuan-tuan. Sebab kita tidak ada perancangan. Baik, tuan-tuan. Kalau kita tengok secara umum, saya rasa tuan-tuan setuju dengan kita, dengan saya pada malam ni. Kalau kita kata mudah je, cerita pasal duit. Minta maaf, tuan-tuan, malam ni saya nak cerita pasal duit sikit. Ya? Pasal duit. Tapi bukan nak berniaga. Saya tak ada masalah cerita duit dalam masjid pun.
Sebab kalau tak ada duit tuan-tuan, takkanlah ada rumah ataupun rumah Allah SWT, masjid yang begitu indah macam ni tuan-tuan. Duit penting tuan-tuan. Orang kata duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nak duit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, bercerita tentang perancangan kewangan Islam ini, ia menjadi punca. Kerana kurangnya perancangan kita lah, tok nenek kita dulu kurang merancang, ayah kita dulu kurang merancang, maka hasilnya diperolehi oleh kita sekarang, generasi yang sekarang ini tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Kalau kita lihat, orang Melayu secara umumnya, mungkin ada tuan-tuan kat sini orang kaya, orang berada, alhamdulillah. Tuan-tuan saya tabik dekat tuan-tuan, kerana tuan-tuan pandai merancang. Kalau tuan-tuan tak merancang, tuan-tuan tak mungkin akan jadi orang kaya.